macam mana sahabat-sahabat duduk, macam tu kita duduk rapat-rapat. Allah SWT tidak akan jauhkan kita dari rahmatnya. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu apa maksud manusia dan apa maksud Allah utuskan manusia ke dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan manusia, tidak ciptakan manusia untuk perkara yang sia-sia. Allah tidak ciptakan manusia untuk perkara-perkara dunia, untuk urusan dunia. Allah SWT cipta manusia untuk ibadat. Allah mencipta manusia supaya manusia ini siang malam mencari usaha untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang lagi, yaitu Allah SWT tidak jadikan manusia ini untuk sia-sia, untuk kehidupan dunia yang sementara. Kalau manusia tahu maksud dia datang ke dunia dan dia berjalan atas maksud tersebut, maka manusia berjaya sama ada. Tapi kalau manusia itu telah lari daripada maksud hidup dia dicipta, maka manusia adalah manusia paling gagal sekali. Semua nabi-nabi yang datang yang ingatkan manusia tentang maksud kedatangan manusia ke dunia ini. Kata Anbiya, wahai manusia, taatlah kamu perintah Allah. Maka tuan-tuan mulia di antara manusia mentaati ataupun menuruti apa yang didakwahi nabi-nabi, mereka telah berjaya dan mereka berjaya di dunia. Adapun setengah manusia yang mana mengingkari dan tidak tunduk di atas apa yang diperintah oleh nabi-nabi, maka semuanya mereka telah musnah, gagal buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang mulia, inilah maksud usaha dakwah, yaitu supaya kita sama-sama mentaati perintah Allah, supaya kita dapat tundukkan tengkok kita, kepala kita kepada Allah. Apabila kalau kita juga menggunakan bagi kehidupan kita mentaati dan menuruti perintah Allah, Allah Ta'ala pasti akan beri kejayaan kebahagiaan kepada kita. Tetapi juga lupa masa hidup kita dan kita berpaling daripada perintah Allah, meletakkan dunia di depan. Kita juga di dunia Allah Ta'ala akan beri kesusahan pada kita, meletakkan musibah dan bala kita dalam bala dan musibah, dan akan rugi dan akan menghadapi satu kerugian yang amat besar sampai mati nanti. Inilah masa hidup kita di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga meletak bermacam-macam keperluan dalam kehidupan manusia. Keperluan kita sebagai manusia. Jadi tidak ada satu keperluan manusia pun yang Allah beri tanpa Allah memberikan perintah bersama-samanya. Allah berikan perintah. Jadi manusia ada 5 keperluan: makan, minum, keperluan rumah, keperluan kenderaan, keperluan nikah kawin. Jadi dalam 5 perkara ini adalah keperluan setiap manusia, dan Allah perintahkan manusia untuk menyempurnakan segala keperluan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan maksud dan keperluan di depan. Jadi hari ini tuan-tuan yang mulia, musibah yang besar pada umat hari ini meletakkan keperluan di depan dan membelakangkan maksud, dan manusia meletakkan meletakkan ikut keinginan hawa nafsu dia, melanggari perintah Allah SWT. Apabila manusia meletakkan keperluan di depan, membelakang maksud, maka manusia akan melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Ada 5 maksud dan 5 keperluan manusia: makan, minum, pakaian,
tempat tinggal, rumah, dan kenderaan, dan juga nikah kawin. Jadi ini adalah keperluan manusia. Dan setiap keperluan ini Allah yang jadikan untuk manusia, dan juga setiap keperluan, tidak ada satu keperluan pun melainkan Allah Ta'ala sertakan bersamanya perintah-perintah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar Nabi-Nabi untuk menerangkan maksud manusia dihantar, dan juga keperluan-keperluan manusia pun diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam macam mana nak sempurnakan keperluan dan keperluan manusia ini. Nah, ini dia kata kita kalau letakkan maksud keperluan sampai tahap maksud, dan maksud kita belakangkan. Kalau hidup kita meletakkan maksud hidup kita di depan, maka kalau kita letakkan maksud hidup di depan kita, segala keperluan kita akan selesai dalam masa second, 2 second akan selesai. Tetapi tuan-tuan mulia, kalau kita meletakkan keperluan di depan, maka semua hidup kita sibuk keperluan tak akan selesai. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini untuk kita sempurnakan keperluan-keperluan dan hajat kita? Bahkan Allah jadikan dunia ialah tempat terikat dengan perintah-perintah. Kalau manusia hidup dengan terikat dengan perintah-perintah dan menyempurnakan keperluan dia terikat dengan perintah-perintah, maka dia akan berjaya, akan bahagia dunia dan akhirat. Itu Allah SWT akan beri kehidupan yang bahagia dan berjaya di dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kehidupan yang lebih berjaya daripada kehidupan dunia ini. Kalau hidup dunia ini manusia fikir hanya untuk menyempurnakan khaisyat dia, kemahuan, keinginan nafsu dia saja, akhirat dia akan gagal. Dia akan susah buat selama-lamanya. Kita bahawa dunia adalah tempat yang mudah. Dunia ini mudah sebenarnya. Di akhirat Allah Ta'ala akan beri kehidupan yang bebas daripada perintah Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi Allah Ta'ala hantar Nabi SAW untuk mengajar kita macam mana menyempurnakan keperluan. Nabi SAW kahwin, Nabi SAW makan, Nabi SAW ada keraan. Berkat Nabi SAW, berkat usaha Nabi SAW, agama tersebar seluruh dunia. Kalau kita pun kalau buat usaha ikut cara Nabi SAW dan keperluan ikut cara Nabi SAW, Allah Ta'ala akan kabul dan terima kita. Tetapi kalau kita tinggalkan cara hidup Nabi SAW, maka kita pun akan gagal dunia dan akhirat. Contohnya, Nabi SAW juga, Nabi SAW berkahwin, Nabi SAW makan, minum, Nabi SAW juga sudahkan keperluan-keperluan yang lain. Kalau kita dalam menyempurnakan keperluan kita, meletakkan kehidupan Nabi depan, sunnah Nabi depan, kita juga akan berjaya, bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita letakkan maksud Nabi SAW depan kita, maksud Nabi SAW depan kita, maka kita akan berjaya. Nabi pun kahwin, kita pun kahwin juga. Kalau kita kahwin ikut cara Nabi SAW, Allah Ta'ala akan sempurnakan keperluan-keperluan kita sebagai keperluan. Dan Allah Ta'ala tambah lagi, Allah akan letakkan keberkatan dan rahmat. Tapi tuan-tuan mulia, kalau kita kahwin meletakkan khaish, kemahuan awal nafsu kita depan, maka entah dunia pun kita akan penat, dan kita akan susah, dan dunia pun akan susah, lepas mati pun kita akan susah. Zaman dulu perkahwinan atau pernikahan, zaman dulu pernikahan ini mereka tengok agama. Tapi zaman sekarang kahwin tengok harta banyak mana ada. Sebab itulah kehidupan dunia sekarang ini sukar dan sulit. Jadi apa yang orang dulu lihat ialah agama. Sebab itulah perkahwinan mereka Allah letakkan keberkatan. Pernikahan mereka Allah SWT letakkan rahmat dan keberkatan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banding dengan pernikahan
dan perkahwinan pada hari ini. Itu mula-mula kita nak lihat dulu ialah harta. Atas dasar harta lah pernikahan dan perkahwinan dibuat. Kalau kita lihat agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah akan berkat. Mula-mula yang apa kita lihat dalam pengantin laki-laki, tengok ada agama tak? Dan dalam wanita ada agama tak? Kalau kita letakkan agama depan, maka tuan-tuan boleh akan lahirlah juga keturunan orang yang beragama. Tapi hari ini kita tidak melihat bakal menantu kita itu agama, dan pasangan pengantin juga tidak berasaskan agama. Tengok siapa yang duit banyak, harta banyak, dunia banyak, meletakkan benda-benda di depan. Maka semoga Allah maafkan kita semua. Amin insyaAllah. Semoga Allah maafkan kita. Hasil daripada perkahwinan yang macam ni, tidak ada rahmat, tidak ada keberkatan, tidak ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, kalau kahwin pasangan tadi atas dasar agama, maka Allah akan letakkan keberkatan, bantuan, permudahkan segala kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, pernikahan yang berkat, yang penuh berkat adalah perbelanjaan yang kurang. Perbelanjaan yang kurang, keperluan yang kurang digunakan, maka ini Allah letakkan keberkatan. Ini untuk mulia bila kita hanya memikirkan perbelanjaan begitu banyak, maka Allah Ta'ala hapuskan keberkatan di pernikahan tadi. Allah hilangkan keberkatan. Jadi apabila keberkatan pernikahan, perkahwinan tadi tidak ada keberkatan, maka pasti hidup akan susah. Hidup akan susah. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita untuk mengenali maksud hidup kita di dunia ini. Dan Allah SWT beri taufik, beri kekuatan dan untuk berjalan dan maksud kita. Segala bayan yang kita dengar pagi petang adalah maksud. Pagi petang yang kita dengar bayan adalah maksud kita ni kenal masa hidup kita. Dan keperluan kita faham sebagai keperluan, dan letak dia di tahap keperluan. Maksud letak dia di tahap maksud. Semoga Allah Ta'ala, tuan-tuan yang mulia, bila kita tinggalkan masa hidup kita tinggalkan kerja agama, tinggalkan fikir agama, dan kita jadikan keperluan ini sebagai kerja kita anggap keperluan itu satu usaha penting lebih daripada agama, maka dunia pun kita akan menyesal, akhirat pun kita akan menyesal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Zat yang Maha Esa, yang mengendalikan alam ini, yaitu seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta alam ini tanpa bantuan siapa-siapa. Begitulah dalam mengendalikan alam ini, dalam mengendalikan, menjalankan segala alam ini dengan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja selain daripada Allah adalah makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah, dan sesungguhnya selain daripada Allah adalah makhluk, dan makhluk tidak boleh buat apa-apa. Makhluk pada zahirnya walaupun kuat macam mana sekalipun, walaupun nampak macam hebat dan kuat, pada zahirnya makhluk itu tetap makhluk. Depan Allah tidak apa-apa kekuatan dan tidak ada apa-apa nilai pun di depan Allah SWT, karena makhluk itu tetap makhluk. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang diinginkan oleh makhluk itu hanya ingin saja, hanya cita-cita saja. Tapi apa yang diinginkan Allah, itulah yang akan berlaku. Kerana dialah yang apa saja yang Allah putuskan itu akan berlaku. Dalam dunia ini, segala urusan yang berlaku dalam dunia ini hanya saja dengan perintah Allah. Sehinggalah selai daun pun tidak akan gugur tanpa perintah dan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan bergerak apa-apa pun atas
muka bumi ini, melainkan dengan perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah dan kudrat Allah begitu hebat. Kekuatan Allah begitu hebat. Kuasa Allah itu hebat. Tidak ada siapapun yang boleh mengalahkan kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mulia, seluruh kuasa dan kerajaan di seluruh dunia sebenarnya seluruh kuasa dan kerajaan di seluruh dunia ini hanyalah satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekuatan yang ada di dunia ini sebenarnya satu saja kekuatan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan ataupun dalam membuat putusan Allah taala itu akan mengatasi semua putusan-putusan yang lain. Umpama mulia, seluruh makhluk yang ada dalam langit bumi, semuanya tuan-tuan dan mulia dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa makhluk pun yang boleh membuat apa yang dia kehendaki, yang dia sukai, melainkan apa yang Allah putuskan atau apa yang telah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mula, tiap satu makhluk adalah dalam genggaman Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa mutlak atas setiap makhluk yang ada. Tidak ada satu makhluk pun dapat menyembunyikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa penuh di atas setiap makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bermacam-macam makhluk, tetapi daripada bermacam-macam makhluk ini yang telah diciptakan, manusia adalah makhluk yang paling terafdal, termulia, dan dibandingkan dengan semua makhluk-makhluk yang lain. Contohnya mulia, manusia ini diibaratkan seperti mana markas ataupun pusat bagi segala makhluk yang ada. Dan manusia adalah khalifah. Jadi apa gerak-geri dan apa tidak tanduk manusia itulah akan berkesan dengan semua makhluk-makhluk yang lain. Contohnya mulia, walaupun manusia ini afdal, manusia ini paling mulia, tapi begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini makhluk yang daif, makhluk yang berhajat kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu adalah orang-orang yang fakir di depan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan yang mulia, manusia ini diciptakan dalam keadaan perlu kepada Allah, berhajat kepada Allah. Maka jadi, apakah maksud dan tujuan manusia ini dihantar oleh Allah, dijadikan Allah di muka bumi ini? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu maksud dan tujuan manusia ini dihidupkan, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Aku tidak jadikan manusia ini melainkan manusia beribadat pada aku, dan juga untuk manusia mengenali Allah. Supaya manusia ini kenal Allah. Ini tujuan maksud manusia dijadikan. Apabila dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini sudah pun tercapai maksud hidup. Dia datang ke dunia ini. Tuan-tuan yang mulia, hati-hati manusia yang mengenali Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Maka tuan-tuan mulia, ketakutan pada Allah akan datang. Pengharapan kepada Allah itu akan datang. Dan tuan-tuan mulia, dan rasa takut pada Allah, pengharapan pada Allah itu datang. Dan Allah Ta'ala bila dia harap pada Allah, takut pada Allah, Allah akan letakkan rasa tenang dalam hati dia. Sebaliknya, bila hati tidak kenal Allah SWT, tidak kenal Allah, apakah jadi dia tak akan takut pada Allah, dia tidak ada pergantungan kepada Allah, maka hati dia sudah sedih dan rasa bimbang, rasa dalam keadaan sedih. Tuan-tuan yang mulia, siapa yang takut pada Allah, semua makhluk dia akan takut dengan dia. Siapa yang tidak takut pada Allah, bahkan takut pada selain pada Allah dia akan takutkan dia. Tuan-tuan yang mulia, untuk membawa
manusia ke matlamat. Manusia diutuskan oleh Allah atau dihantar oleh Allah, atau membawa manusia membimbing manusia kepada maksud yang betul. Membimbing manusia kepada maksud hidup dan matlamat hidup yang betul, maka Allah SWT telah menghantar Nabi-Nabi. Maka dengan kedatangan Nabi-Nabi akan membimbing manusia kepada maksud yang betul, iaitulah ke manusia yang bertauhidkan Allah SWT. Dan antara Nabi-Nabi yang datang, akhirnya Allah akhirkan dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Tiap Nabi-Nabi mendakwakan manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah, katakanlah, ikrarlah kepada la ilaha illallah, pasti dan pasti kamu akan berjaya. Ini la ilaha illallah adalah kalimah ma'rifah, kalimah untuk pengenalan. La ilaha illallah adalah kalimah iman. La ilaha illallah adalah kalimah hak. La ilaha illallah adalah kalimah ikhlas. La ilaha illallah kalimah thayyib. La ilaha illallah kalimah abdiyah, penghambaan. La ilaha illallah adalah kalimah pengabdian. La ilaha illallah. La ilaha illallah dimulai dengan la, penafian. Penafian, penafian, yaitu kalimah untuk menidakkan, mengingkari selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. Allah lah yang buat segala-galanya. Selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. Apa yang Allah inginkan, itu yang akan berlaku. Apa yang Allah mau, itulah yang akan berlaku. Betul ulama kata apa? Kalimah la ini seperti pedang. Seperti pedang. Allah adalah Khalik, pencipta. Selain Allah, makhluk dicipta. Allah Khalik, pencipta. Selain Allah, makhluk dicipta. Allah Hakim. Allah yang memerintah. Selain Allah, mahkum, diperintah. Selain Allah diperintah. Allah Malik, Allah Raja. Selain Allah ialah yang rakyat, maksudnya hamba. Allah Ghalib, Allah menang, dan selain daripada Allah itu dikalahkan. Allah pencipta, selain daripada Allah dicipta. Allah SWT Khalik, pencipta, selain daripada Allah makhluk dicipta. Allah Hakim, selain daripada Allah mahkum. Hakim mana yang memerintah, selain Allah diperintah. La ilaha illallah dapat masuk dalam hati setiap manusia. Untuk sekalimah ini masuk dalam hati manusia, Nabi-Nabi dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala usaha siang malam, dan Nabi telah berteguh lumus dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memasukkan kalimah dalam hati-hati manusia. Tuan-tuan yang mulia, kalimah ini bukan hanya sekadar lidah, bahkan la ilaha illallah ini dah masuk dalam lubuk hati kita. Faham tuan ya? Seluruh kekuatan anbiya semuanya diperahkan untuk memasukkan kalimah dalam hati manusia. Tuan-tuan yang mulia, la ilaha illallah, kita usahakan sehingga suara la ilaha illallah ni keluar daripada hati. La ilaha illallah ni terbati dalam hati. Inilah usaha 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah Munawwarah. Di Makkah Nabi telah banyak masa untuk usaha kalimah 13 tahun. Apa yang telah berlaku di Madinah? Sahabat kata apa? Ta'allamna al-iman. Kami belajar iman. Iaitu kami belajar hakikat iman. Allah meminta kepada kita supaya
kita usaha untuk mendapat hakikat iman yang sebenarnya. Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai yang beriman, berimanlah kamu. Wahai yang beriman, hendaklah kamu bawa hakikat iman yang sebenarnya, yang mana iman yang tidak bercampur dengan syirik. Bukan iman yang palsu. Allah, iman yang tidak bercampur walaupun satu titik hitam. Jadi Allah SWT minta apa? Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai yang beriman, berimanlah kamu dengan arti kata iman yang hakiki, yang sebenarnya. Itu iman yang dimiliki oleh sahabat. Iman yang asli. Iman yang asli, yang pure, yang asli. Sahabat yang mulia, sahabat-sahabat, mereka belajar iman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ustaz, dan mereka sebagai pelajar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai murid daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka telah belajar iman daripada Nabi, sehingga mereka telah mendapat hakikat iman yang sebenarnya. Satu orang sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, sehari ini saya telah berpagi-pagi, saya katakan berpagi-pagi dengan mendapat hakikat iman. Sahabat Rasulullah tanya, wahai sahabatku, apakah buktinya, dalil mengatakan kamu pagi ini kamu ada hakikat iman? Sahabat berkatakan, aku bangun pagi tadi, aku mendengar suara tulisan kiraman katibin. Maka Nabi SAW kata apa? Dengan wahai sahabatku, bersaksilah kamu telah pun dapat hakikat iman. Ini tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW tanya pada Haris, kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana keadaan tubuh kamu? Kata saya, berpagi atau subuh sepagi ini dapat hakikat iman. Apa dalilnya? Siang hari saya puasa, malam saya bangun malam, dan saya seolah melihat ahli syurga di dalam syurga, ahli neraka dalam neraka. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Haris, wahai Harisah, kamu adalah orang yang mana telah pun mendapat hakikat iman. Oleh itu beristiqamah atas apa yang kamu ada sekarang. Tetaplah atas apa yang ada pada kamu sekarang dalam hati kamu. Ada siapa yang dapat macam tu? Ada tak? Pagi ini kaifa asbahtum? Bagaimana pagi tuan-tuan? Kita, insyaAllah, hakikat iman dapat masuk dalam hati kita. Hati manusia ni aneh. Tuan-tuan yang mulia, hati adalah satu perkara yang sangat aneh. Kalau kita tanya pada doktor, hati ini, Masya Allah, dia ada beberapa saluran jantung, yang mana dia bernafas, dan juga darah berkumpul. Jadi katanya 24 jam dia berdegup. Tiap 24 jam dia sentiasa berdegup, dan sebulan dalam seminggu pun tetap terus berdegup. Sebulan, tahun 360 hari berdegup. Di hari mana hati kita saya datang, saya dah letih dah untuk berdegup, hari itu datanglah ajal dan kematian manusia. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segetul daging. Apabila baiknya daging tersebut, maka akan baiklah semua amalan yang lain dari tubuh badan manusia. Apabila rosaknya daging tersebut, maka rosaklah semua amalan manusia. Hati adalah tempat tumpuan Allah SWT. Tempat Allah beri tumpuan hati manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia, hati adalah tempat tumpuan
Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberi tumpuan kepada hati manusia. Sesungguhnya selain daripada hati manusia, langit tidak dapat menahan tumpuan Allah Subhanahu wa taala. Bumi tidak dapat menahan tumpuan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pecah dan hancur. Tuan-tuan yang mulia, hendaklah kita usaha untuk membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana Allah itu suci, hati kita pun harus disucikan. Apabila hati kita kotorkan dengan keyakinan selain daripada Allah, maka Allah SWT tidak akan mana hati yang macam itu. Kerana Allah itu sendiri suci. Kerana Allah SWT itu sendiri suci. Jadi Allah SWT suci dan suka pada hati yang suci daripada segala makhluk yang ada dalam hati. Tuan yang mulia, ya, jadi atas perkara itulah, maka tuan yang mulia, segala bentuk keyakinan yang salah harus dikeluarkan daripada hati kita. Yakin kepada harta tidak boleh membina kehidupan kita, bahkan kehidupan seseorang terbina bila Allah ingin membina kehidupan seseorang. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, ini harta tidak membina kehidupan seseorang, bahkan terbentuknya kehidupan seseorang adalah siapa yang Allah ingin bina dan ingin bentuk kehidupan seseorang. Inilah keyakinan yang perlu wujud dalam hati kita. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya Allah SWT ingin memberi sesuatu, maka tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Dan apabila Allah SWT menghalang untuk memberi sesuatu, tidak ada siapa yang boleh memberi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, daripada awal yang sekarang ini, apa yang saya beritahu kepada tuan-tuan, ini hanya lafaz saja. Ini hanya lafaz saja, lafaz iman. Baca Modestur Rahmatullah berkata, alfaz itu bukan hakikat. Alfaz itu bukan hakikat, tapi alfaz tujuan dia adalah supaya kita dapat hakikat. Sebab itu kita jangan berpuas hati atas alfaz, atas lafaz-lafaz ni. Tetapi untuk sampai pada hakikat perlukan lafaz, tapi jangan kita puas hati atas lafaz iman. Cakap iman kita tak ada dapat hakikat iman, belum lagi. Itu cara menggunakan lafaz kata ini untuk dapat hakikat iman masuk dalam hati. Satu sahabat datang kepada Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, dengan kaumnya Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah. Kami telah pun beriman, amanna. Wa qala Arabiyu amanna. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Maka Nabi SAW diperintah oleh Jibril bagi tahu kepada mereka yang mengatakan kami telah beriman. Katakan kepada mereka, iaitu sehingga sekarang iman belum masuk hati mereka, bahkan katalah aslamna, kami hanya masuk Islam. Iman belum masuk hati. Tuan yang mulia, sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tanda satu orang terdapat hakikat iman, dan apakah tanda nur Islam sudah masuk dalam hati sanubari seseorang? Maka Nabi SAW telah beritahu tiga alamat, tiga tanda. Kalau siapa yang ada tiga tanda ini, dia telah pun dapat hakikat iman dan telah mendapat cahaya Islam telah masuk dalam hati sanubari dia. Alamat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamat yang pertama, satu orang itu sudah dapat hakikat iman, iaitulah ataupun nur Islam telah masuk, dia tidak ada cinta dengan dunia lagi dah. Iaitu dia telah tinggalkan dunia dia, datang sini dalam hati pun tidak ada dunia lagi, tidak cinta. Ini tanda pertama yang Nabi beritahu. Ini Nabi SAW beritahu tahap ataupun cara untuk mengetahui hakikat iman sudah masuk dalam hati kita atau belum. Kita lihat rumah Nabi SAW. Saya Aisyah beritahu, bila saya berdiri rumah saya, kepala saya hampir kena bumbung rumah. Bila saya baring, kaki saya dengan kepala hampir-hampir mendekat sangat dinding rumah. Kepala dengan kaki. Begitu. Nabi telah sembahyang tahajud.
Maka bila Rasulullah semayang, Nabi setelah makan, tolak kaki saya untuk sujud. Begitu kecilnya nak sujud, tempat nak sujud pun tempat tak ada, tuan-tuan. Ini saya cinta pada dunia. Allahu Akbar. Semua dah dapat, insyaAllah. Tak cinta pada kedai lagi dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dapat, insyaAllah. Allah terus kekalkan, insyaAllah. Istiqomahkan. Cinta pada dunia, Masya Allah. Kalau kita tidak cinta kepada pasar dekat istimewa ni, insyaAllah kita mampu berusaha di pasar di Amerika, insyaAllah. Kalau sini pun hati kita dah suka, macam mana nak tazkir ke Amerika, tuan-tuan? Tambahan. Tafsir dia, macam Bangladesh kan, dia terjemah dia, tafsir dia tu panjang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allahu Akbar, hadis. Allahu Akbar, hadis. Tuan-tuan yang mulia, Aisyah telah menceritakan kehidupannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selama 8 tahun saya hidup bersama Nabi sallallahu dalam satu bilik. 8 tahun tinggal bersama Nabi dalam satu bilik. Apabila Nabi sallallahu wafat, meninggal dunia, maka tuan-tuan mulia, maka Nabi sallallahu telah dikebumikan di dalam bilik tersebut. Kemudian setelah 2 tahun, bapa saya pula meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga telah dikebumikan dalam bilik sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila 8 hingga 10 tahun, maka Hadrat Umar pula meninggal radhiyallahu anhu, telah dikebumikan dalam bilik selepas dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya pun telah meninggalkan bilik tersebut. Maka ada orang tanya, wahai Aisyah, kamu meninggalkan bilik tersebut kerana tempat dah tak ada lagi? Bukan kerana itu, tapi saya yang pertama meninggal adalah suami saya. Dia dikebumikan dalam bilik tersebut, masih mahram saya. Lepas tu bapa saya meninggal, dikebumikan dalam bilik saya, masih mahram lagi. Tapi apabila Umar radhiyallahu anhu meninggal, dia bukan mahram saya. Sebab kerana malu dengan dia, saya telah pindahkan, saya telah keluar dari bilik tersebut. Ya, bagaimana makan Nabi SAW, Rasulullah dan Aisyah menceritakan. Kami lihat satu anak bulan. Bulan depan lihat anak bulan lagi. 3 bulan. Bulan yang terusnya pun, yang 3 bulan terlihat anak bulan. Tidak ada makanan untuk dimakan dan tidak ada apa untuk dimasak. Jadi, ditanya bagaimana? Wahai makcikku, kamu telah menghabiskan sisa-sisa kehidupan kamu, maksudnya sebulan 2 bulan ni, apa yang kamu makan? Ya ta'aswadan, yaitu dengan kurma dan juga air. Kurma dan air. Boleh insyaAllah, tuan? 3 hari ini kurma dengan air. Bukan 3 bulan, 3 hari. Nabi SAW menunjukkan secara praktikal macam mana dalam hati tak cinta pada dunia. Segi rumah, dari segi makanan. Dan mereka ni pula, tuan-tuan dan mulia, kalau ada cuka, pada satu lauk. Minyak zaitun, lauk yang kedua. Mana cuka pun tak ada, minyak zaitun pun tak ada. Kita kalau dah masak tu mesti ada minyak kan. Minyak, bawang. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah melalui kehidupan yang begitu sederhana. Sehinggalah Jibril telah menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Allahu Akbar. Jibril telah menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu mau, kami berikan kepada kamu nubuah wal malik, nubuah dan raja, nubuah dan kerajaan, dan kalau mau kami pasangkan kepada kamu nubuah dan pengabdian, penghambaan.
Nabi SAW memilih nubuah dan pengabdian dan penghambaan, tidak milih kuasa dan kerajaan. Allah Allah maafkan kita semua. Kita kata karkun pun nak jadi juga, kaya raya pun nak juga. Kita sedang usaha, insyaAllah tuan ya. Kita usaha insyaAllah. Kalau Allah SWT uji kita dengan kesusahan sekali kala, sabar insyaAllah. Tuan yang mulia, Nabi SAW telah bagi targhib seluruh umat. Apapun di dunia ka'annaka gharib atau abir sabil. Wahai umat, wahai Salman, hiduplah kamu di dunia ini seperti mana satu seorang musafir. Dia ka'annaka gharib, sebenarnya kamu musafirnya, kita musafir. Atau abir sabil, bahkan seperti mana orang dalam tinggal ke mana-mana sekejap. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah pada dunia, jangan sekali kepada dunia. Sesungguhnya dunia ini bahayanya lebih besar daripada Harut dan Marut. Harut Marut inilah yang mula sihir ke dunia ni. Harut Marut. Sesungguhnya dunia lebih bahaya daripada Harut dan Marut. Oleh itu, aku tidak takut kepada umat aku ini adalah kelaparan dan kefakiran dan kesusahan. Tapi aku takut akan berlaku pada kamu adalah apabila dilapangkan dunia pada kamu. Tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa nanti bahawa umat ini begitu takut untuk melawan musuh, dan musuh akan menerkam mereka seperti mana orang yang lapar menerkam apabila melihat makanan. Menerkam makanan apabila melihat makanan waktu mereka lapar. Maka sahabat tanya Rasulullah, adakah mereka waktu sedikit waktu orang boleh terkam mereka buat apa yang suka? Beritahu bukan, karena mereka sedikit, bahkan mereka banyak macam buih dari lautan. Tapi ada dua penyakit yang besar yang ada pada umat pada waktu itu ialah wahan. Apa mana wahan? Wahan itulah pengecut dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini dua penyakit menyebabkan manusia tak lawan musuh dia. Allah. Itu melihat sebab itulah. Tanda yang kedua. Pertama kali, tanda yang pertama adalah tidak cinta dunia. Yang kedua, cinta kepada akhirat. Hati dia cenderung kepada akhirat. Akhirat saja, itu tanda dia. Allahu Akbar. Semua dah ada insyaAllah. Semoga Allah anugerahkan perkara kedua juga pada kita insyaAllah. Semua kehidupan akhirat akan datang selepas mati. Kehidupan yang pasti, kehidupan yang selama-lamanya. Dunia akhirat adalah kehidupan yang tidak habis. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, setiap Nabi datang memperingatkan akhirat kepada setiap kaum. Aku juga mengkhabarkan atau memperingatkan kamu tentang akhirat. Jadi kalau boleh manusia ni, orang Islam ni kalah bukan sebab sedikit atau banyak. Bukan sebab majoriti umat ni akan menang, tapi sebab cinta dunia dengan takut mati. Sehingga segala dunia ada pada kita akan dikisahkan kepada kita, dan akan pergi ke alam barzakh kubur, dan bahkan tinggal di alam barzakh sampailah hari pengadilan di para masyar. Namun Allah beritahu dalam Quran, satu hari di pada masyar sama dengan 50,000 tahun di dunia ini. Inilah tempat tuan mulia, dua kehidupan manusia, ada syurga dan juga ada neraka. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia
dicipta untuk akhirat. Allah. Kita dicipta untuk apa, tuan? Dapat saja 4 bulan tunai. Dunia dicipta untuk kamu dan kamu dicipta untuk akhirat. Jadi kalau akhirat kita terjejas, kita korbankan dunia kita. Sifat ataupun alamat yang pertama adalah tidak cinta pada dunia. Yang kedua, hati cenderung ataupun cinta pada akhirat. Yang alamat yang ketiga, membuat persiapan sebelum mati, membuat persiapan untuk mati. Sebelum mati, membuat persiapan untuk mati. Allahu Akbar. Jadi kita sebelum lapar ada buat persiapan untuk makan. Bukan lapar. Jadi mana sebelum mati, membuat persiapan untuk mati. Ini tanda yang ketiga bahawa satu orang sudah pun dapat hakikat iman dan nur Islam sudah masuk dalam hati dan nurani seseorang. Maut akan datang. Kalau dapat lupa maut, maut memang hampir. Tidak ada siapa boleh halang dia untuk menghampiri kita. Kita akan tinggalkan segala-galanya. Nabi SAW bersabda, aku telah meninggalkan 2 perkara pada kamu. Satu yang berbentuk diam, satu yang berbentuk berbicara bercakap. Yang diam itu apa? Ingat maut. Yang bercakap ataupun berbicara itulah Al-Quran. Salam tuan. Paling kurang saya 1 juzuk insyaAllah. Tak pada azam insyaAllah. Kalau bercakap Al-Quran ataupun bercakap melalui Al-Quran. Dikatakan Hazimul Aksiru Zikr Hazimul Lazat. Rabbi kata banyaklah. Kena kamu kena mempertanyakan, mengingati perkara yang akan memotong segala kelazatan yang ada dalam dunia ini. Yang akan meluputkan segala kelazatan. Yang akan menghilangkan segala kelazatan, yaitu maut. Banyak ingat maut. Dikatakan apabila satu orang dapat tolak satu waktu, jangan yakin bahawa dia akan dapat sembahyang waktu yang kedua. Saya Nabi SAW bersabda, aku beri salam yang pertama, aku tidak yakin untuk memberi salam yang kedua. Mungkin antara salam pertama dan salam kedua mau datang pada aku. Allahu Akbar. Itu macam mana tuan? Agak sampai dah tiket kita 17 bulan ni. Allahu Akbar. Nabi SAW didik kita. Banyak ingat mati. Jalan tuan. Ingat Malaysia. Ingat mati. Ingat kubur. Allah. Allah bagi juga kepada orang terjemah ni. Allahu Akbar. Tuan yang mulia, setiap hari yang berlalu mendekatkan kita kepada maut, mendekatkan kita berkematian. Bila matahari naik, Masya Allah, bila matahari naik, tuan bila sebelah timur, maka seorang malaikat akan elan, wahai manusia, segeralah kamu buat kebaikan. Sesungguhnya hari ini tidak akan datang lagi besok. Hari ini, besok adalah besok. Faham ya? Jadi setiap matahari yang terbit mendekatkan kita kepada maut, dan setiap berubahnya hari bulan mendekatkan kita dengan maut. Ini 3 alamat. Sekarang ni kita cuba muhasabah diri kita. Tengok diri kita. Dalam diri kita ataupun dalam hati Adam umat ini ada tak 3 alamat? Dulu Anbiya alaihi taslimat usaha di atas umat-umat mereka supaya Anbiya ini usaha untuk mendatangkan iman dalam hati-hati manusia. Jadi sekarang ini Nabi SAW telah wafat, dan siapa yang akan datang untuk usaha untuk mendatangkan hakikat iman dalam hati kita dan hati umat, tuan-tuan? Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala
dan beri tanggungjawab ini kepada kita dan setiap umat ini untuk usaha supaya tiga hakikat iman ini, tanda hakikat iman ini datang dalam hati kita dan setiap umat manusia. Cuma sedia insyaAllah 4 bulan tunai. Apa yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk manusia. Untuk umat ini Allah tak hantar Nabi. Jadi apa yang Allah buat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pilih umat ini. Wajtabakum. Dialah Allah yang telah memilih kamu untuk buat usaha dakwah, usaha agama, usaha anbiya. Usaha yang mana Allah Ta'ala hanya pilih Nabi-Nabi saja. Dahulunya usaha yang mana dahulunya Allah hanya pilih Nabi-Nabi. Usaha itu telah diberi kepada umat ini, telah dipilih. Seperti mana Nabi itu dipilih, umat ini juga dipilih untuk membuat usaha agama, usaha dakwah. Ana wa man ittaba'ani, katalah Muhammad, inilah jalan aku. Hadis sabili, inilah jalan aku, yakni aku mengajak manusia kepada Allah. Ana basirat dengan confident, dengan yakin. Saya dan setiap orang yang beriman dengan saya. Allah. Di zaman Nabi itu, untuk melihat setiap orang Islam itu orang dakwah. Tak ada yang ada karpun, tak ada zaman Nabi. Semua Islam, ucap kalimah, semua dakwah. Bila takbir semua keluar. Buatan tempatan semua buat. Tak tanya berbuang buatan tempatan, tak ada. Semua buat. Tak ada ambil laporan lah. Berbuang masjid tu, berbuang buatan tempatan. Tak ada zaman Rasulullah. Tak ada patut satu tempatan. Orang Islam pun satu tempatan. Orang Islam semua keluar. Tak keluar kena pulau dah tu. Dekat Tabuk, bukan kita nak berbalik pulau pula, tuan. Nanti tak keluar setiap pulau tak nak cakap. Bila orang kata patut faham dakwah itu, tak keluar boleh pulau. Kami pun 3 orang faham dakwah, itu pun kerana keluar juga. Saya nak pulau. Jadi insyaAllah kita ni insyaAllah buat sebab kita sebelum kita mati insyaAllah usaha. Itu namanya inilah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kena usaha untuk memasukkan hakikat iman dalam hati dan juga kena usaha di setiap hati-hati manusia supaya hakikat iman ini masuk hati manusia. Sebab itu Allah berkata ukhrijat linnas, kita ditashkilkan untuk seluruh manusia. Kita dihantar untuk tashkil seluruh umat manusia. Supaya bagaimana kita ada hubungan rapat dengan Allah. Supaya kita mendapat hakikat iman. Untuk itulah tiap umat ini yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka adalah tanggungjawab umat yang telah pun ikrar atau mengucap kalimat la ilaha illallah. Sebab tu macam mana ayat Al-Quran macam tu sahabat. Faham tak? Kalau Allah kata, Quran kata saya dan siap yang beriman dengan saya buat dakwah di zaman Nabi macam tu dah di luar pun sama. Tak macam dalam Quran ni kata saya dan siap orang yang beriman dengan saya kena buat dakwah, yang tengok lu ada 2-3 orang. Tak ada macam tu zaman Nabi. Macam dalam Quran macam tu di luar. Kalau dikatakan bahawa sesungguhnya hanya orang yang beramal ke rumah Allah tu lah beriman dengan Allah dan akhirat. Tengok di luar pun semua macam tu. Bukan Quran tu untuk ayat saja. Allah. Semoga Allah datangkan insyaAllah keadaan suasana dalam umat ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan ni umat tidak dihantar untuk satu bahasa, satu kaum, satu golongan. Bahkan umat ini diutuskan, dihantar oleh Allah linnas, untuk seluruh manusia. Kebesaran dan takabur ini adalah sadar Allah. Sebab itu dalam hadis yang dalam sabda, barang siapa dalam hati dia ada takabur, walaupun sebesar zarah, kecil zarah, rasa sombong, rasa besar diri, dia tidak akan, bukan tak masuk syurga, bau syurga pun tak akan dapat. Nabi SAW bersabda, kamu tidak akan masuk syurga
dari mana kamu beriman kepada Allah dan kamu tidak beriman kepada Allah, dari mana kamu tidak berkasih sayang. Kamu tidak akan masuk syurga, kamu tak akan masuk syurga dan kamu beriman, dan kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang satu sama lain. Umpamanya di zaman Umar radhiyallahu anhu, satu orang telah safar daripada Basrah ke Madinah, ribuan batu. Dan perjalanan akhirnya dia sampai di Madinah, ribuan batu tuan. Jadi dia jumpa Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya datang dari jauh. Jadi dia kata, Kakuzari, macam mana laporan Kakuzari perjalanan kamu? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya rasa dalam perjalanan saya ni, saya rasa saya singgah di tempat-tempat adik-beradik saya sini, keluarga saya sendiri. Dan saya merasakan bahawa saya juga adalah salah seorang dari keluarga mereka. Saya merasai bahawa saya adalah keluarga kandung mereka. Muncullah sahabatnya, orang ini telah cerita pada Umar radhiyallahu anhu. Jadi ribuan kilometer dari Basrah ke Madinah, macam tu rasa dia. Dia tidak rasa dia orang luar sebagainya. Macam tu praktik Quran tadi, dita'arufu tadi. Allahu Akbar. Ajib. Contohnya mulia, kedudukan dan keagungan umat ini begitu tinggi, kita tidak berbandingkan dengan kedudukan dan kemuliaan yang diberi oleh seseorang melalui dunia, kerajaan dunia dia. Melalui kerajaan dunia dia. Ini sebab tuan yang mulia, ini kedudukan dan ketinggian ini tuan mulia ialah dengan sebab usaha agama, usaha dakwah. Betapa mulia dan tingginya umat ini. Contohnya mulia, umat ini datang last kali, akhir sekali, tapi dia bagi masuk syurga awal sekali. Semua rumah umat lain tengok je, siapa pula ni? Siapa pula ni? Siapa? Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat pula muka, wajah dia, keluar cahaya-cahaya seperti mana cahaya muka, cahaya yang keluar daripada wajah-wajah anbiya. Siapa mereka? Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menjadikan kerja Nabi, kerja mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan keluarkan cahaya dari muka mereka seperti mana keluarnya cahaya dari muka Nabi-Nabi. Maka mulia umat ini telah diberi amanah oleh Allah untuk menjaga seluruh dunia selama beratus tahun. Tapi apabila umat ini meninggalkan maksud hidup dia, maka umat ini telah dihina sehingga disusahkan orang lain. Dulu umat inilah yang mengendalikan alam ini tuan-tuan yang mulia. Bila umatnya tinggalkan masa hidup dia, maka tidak ada apa-apa lagi. Apa-apa benda pun, kalau dia tidak tunaikan kerja dia ataupun maksud dia dijadikan, maka dia akan dibuang dalam tong sampah. Seperti lampu, apa-apa saja kata dia. Semoga Allah Ta'ala datang yang kita bermaksud ini insyaAllah sampai mati. Satu. Yang kedua, Allah jadikan kita asbab untuk membuat seluruh umat kepada maksud yang Allah telah tetapkan untuk kita. Itu maksud dakwah. InsyaAllah tuan, kerja kita pastikan kita ada maksud dan sediakan umat ada maksud ni. Sebagai contoh lampu ni menerangi satu tempat. Tapi kalau dia ada duduk ke atas tapi dah tak beri cahaya, cabut dan buang dan ganti lampu lain. Itu bagaimana umat ini datang pada maksud. Setiap umat ini dapat datang pada maksud Nabi SAW. Kerja Nabi SAW, kerja umat ini. Apa kerja Nabi SAW? Dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Jadi supaya setiap umat ini menjadikan dakwah masa hidup mereka. Untuk itulah kita kena keluar dengan Allah SWT. Kita keluar dengan Allah SWT 7 bulan, 4 bulan dan setiap tahun 4 bulan. Kita bagi masa ini supaya kita faham masa hidup kita. Hidup kita meletakkan maksud sebab itu kita keluar 7 bulan, 4 bulan setiap tahun. Dan kita pergi jumpa setiap orang ziarah khususi supaya setiap umat yang kita jumpa bawa mereka, memahamkan mereka, mengajak mereka bermaksud yang mana Allah Ta'ala hantar kita adalah dakwah ila Allah. Semua sedia insyaAllah. Semua jadikan dakwah masa hidup insyaAllah. Ada yang tak angkat tangan? InsyaAllah. Sudah 4 bulan insyaAllah. Allah kabul kita insyaAllah. Allah terima kita.
itu siapa yang sedia insyaAllah. Ini Taurah, dakwah mengelak takil. Nah, siapa yang tunai, dia kata. Itu terjemahkan, siapa yang tunai insyaAllah. Siapa yang tunai insyaAllah. Masya Allah. Cash tunai 4 bulan, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Wah, wah, wah. Sudah takil insyaAllah. Hari ini, untuk jemaah hari ini, dengan hari ini Mustafa.